والآخرين وصلي ورضي الله تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي جمعنا بالهدى والتقى، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebajikan menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah pun menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia pada malam ini dengan petunjuk dan ketakwaan daripadanya. Tidak ada sekutu baginya. Dan dialah Allah Azza wa Jal, Tuhan yang Maha Esa. Tatkala ketika mana Allah Azza wa Jal nanti pada hari kiamat bertanya kepada baginda Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, dan kita pada waktu itu menjadi saksi kepada soalan yang ditanyakan oleh Allah kepada baginda Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Allah menyebut, Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa ibn Maryam, adakah kamu yang menyebut, yang menyuruh, yang berkata kepada manusia, ittakhidhuni, jadikan diriku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua Tuhan, dua yang disembah dan bukan Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah tanya kepada baginda Nabi Allah Isa, wahai Isa, adakah kamu yang menyuruh manusia supaya sembah kamu, jadikan kamu dan ibu kamu sebagai Tuhan selain daripada Allah? Apa jawab baginda Nabi Allah Isa ibnu Maryam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Qala subhanak. Lalu baginda Nabi Allah Isa menyebut, Maha suci kamu wahai Tuhan, sesungguhnya tidak patut untuk aku berkata sesuatu yang tidak patut untuk aku katakannya. Dan engkaulah Tuhan yang maha mengetahui bahawa aku tidak berkata dengan perkataan sedemikian. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan yang maha suci dan tidak ada sekutu baginya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya, buat junjungan besar Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kemuliaan dan keberkatan itu bersambung kepada seluruh ahli keluarga baginda yang tercinta, isteri-isteri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang saleh yang telah pun Allah anugerahkan kesempatan hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita dengan mereka, amin
Ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Usikum wa nafsiya bitaqwallahil azim wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman sebanyak 83 kali dalam Quran. Special, istimewa seruan Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Di dalam Quran sekurang-kurang kita melihat ada 2 panggilan. Pertama, ketika Allah menyeru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Di atas panggilan wahai sekalian manusia, panggilan hormat penuh kemuliaan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya kita sebut dengan lidah, lisan, bibir kita, aku beriman, tapi kita buktikan dengan tingkah laku perbuatan kita. Ketika Allah syariatkan untuk kita menunaikan salat, ya, kita bukan hanya kata salat itu wajib, bahkan kita dirikan salat. Termasuk perintah-perintah yang lain, semua kita buat kerana kita di kalangan orang-orang yang beriman. Lalu tidakkah kita memberi perhatian ketika mana Allah memanggil, menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Tuhan memanggil, menyeru kepada hanya orang-orang beriman sahaja. Yang tidak beriman tidak termasuk dalam panggilan Tuhan, dan tidak termasuk apa jua yang ingin Allah perintahkan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan duduklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar dalam ketakwaan. Semoga Allah Azza wa Jalla himpunkan kita bersama dengan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan Fadil Ustaz, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak yang berusaha, Tuan Nazir, para pegawai dan seluruh pimpinan jawatan kuasa masjid kita yang tercinta ini, seterusnya sidang jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, kita bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jal kerana Allah menyampaikan kita sekali lagi di dalam bulan haram. Bulan haram iaitulah bulan apa ni? Bukan Januari, Rejab. Januari bukan bulan haram. Yang bulan haram bulan Rejab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. 12 bulan di sisi Allah Azza wa Jal pada hari penciptaan langit dan bumi. Daripada 12 bulan itu 4 hurum, ada 4 bulan haram. Baik, bulan haram ni ada 4. Pertama, Muharram. Betul, Muharram. Bulan ni pertama Rejab. Lepas tu Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, ataupun Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu Rejab. 4 bulan ni istimewa, bukan hanya di kalangan kita orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang yang tidak beriman dahulu mereka agungkan bulan haram ini. Ala kulli hal, semoga Allah sampaikan kita sebagaimana Tuhan menyampaikan kita ke dalam bulan haram, Tuhan juga menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita ingin mengulang kaji
apa yang telah kita kongsi dan bicarakan bersama pada pertemuan yang lalu, dan insya-Allah mungkin ada beberapa poin ataupun perkara yang belum kita sentuh pada pertemuan yang lalu di dalam tajuk yang sama, dan mudah-mudahan kita mengambil pelajaran serta pengajaran daripadanya insya-Allah. Baik, Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 pada juzuk yang ke-17, yaitu pada ayat yang ke-87 di dalam mushaf, berada pada halaman yang ke-329. Kedudukan ayat sebelah kanan halaman Al-Quran, baris ke-8 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, Allah Azza wa Jal berfirman, wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dhannun idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Shadaqallahul azim. Baik, kalimah tasbih subhanallah, kalimah tasbih subhanallah tidak asing bagi kita. Bahkan baru sekejap tadi terakhir kita sebut bersama dengan imam ketika wirid, sebelum kita sama-sama mengaminkan doa. Antara zikir adalah tasbih. Ya, kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, kalaupun kita tak sebut, kita dengar dengan telinga kita ketika mana imam menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, kalimah ni maksud dia apa? Maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dari segala bentuk syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu tasbih. Tasbih. Baik, yang kita anggap biasa, kalimah yang common, kita sebut selalu. Kadang-kadang benda yang biasa ni kita anggap kurang berharga, atau kita anggap tak bagi apa-apa makna, ataupun kita rasa tak ada kesan yang luar biasa. Baik, sedangkan kalimah tasbih yang berada di dalam salah satu doa itu telah menyelamatkan seorang nabi daripada terus-menerus berada dalam situasi yang penuh mencemaskan, dan oleh kerana seorang rasul ini terdiri dalam kalangan orang-orang yang bertasbih, yang mensucikan Allah, maka Allah Azza wa Jalla selamatkan nabi itu daripada terus-menerus berada dalam situasi tersebut. Baik, ketika Allah berfirman wa dhannun dan dhunnun. Dhunnun kalau di dalam tafsir disebut dengan kalimah sahibul hut. Sahibul hut, pemilik kepada ikan. Dhu pemilik. Nun ikan. Atau sebahagian menyebut nama ikan tu. Baik, nama ikan yang telan siapa? Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Bukan hanya Quran cerita pasal Nabi Yunus ni. Di dalam Bible yang dikatakan Injil, tetapi ditahrif, ditahwil
Sebahagian hak setuju dia ambil, tak setuju dia ubah. Dia datang versi Bible yang baru, dia kata inilah kitab Injil yang Tuhan turunkan. Baik, dalam Injil, dalam Bible itu ada satu page, satu halaman sahaja cerita tentang Jonah, anak kepada Matius, iaitulah Nabi Allah Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam. Baik, ketika Allah menyebut wadhannun, dan pemilik kepada ikan itu, iaitulah seseorang yang ditelan oleh ikan, baginda Nabi Allah Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika baginda Nabi Allah Yunus keluar dari tempat atau kaum dia untuk meninggalkan kaum dia kerana tak dengar, tak nak ikut, tak nak terima dakwah baginda, dan baginda keluar dalam keadaan marah. Baik, kita sebut dan kongsikan bersama pada pertemuan yang lalu, baginda Nabi Allah Yunus Allah utus untuk berdakwah di suatu tempat, satu daerah namanya Ninawa. Hari ini nama dia dalam Google Map Ninawa Al-Syarqiyah. Baik, di mana Ninawa? Berada di dalam sebuah negeri namanya Mosul, terletak berhampiran muara sungai Tigris, iaitu sekira-kira sejauh 329 km dari utara Baghdad. Di mana? Di Jumhuriyatil Iraq. Baik, walaupun ada khilaf, riwayat yang lain kata baginda Nabi Allah Yunus diutus tempat lain. Ala kulli hal, salah satu daripada yang masyhur disebut tempat namanya Ninawa. Baik, nanti kalau ada masa, sambil tunggu nak tidur, tengah-tengah internet pun kota ada lagi, dan molek bayar pun mahal, type di Google Map nama Ninawa Iraq. Bila type sahaja, dengan syarat ada internet, tak ada internet tak jumpa tu, type sahaja, maps tu akan datang tunjuk tempat tu. Baik, Ninawa, nanti tengok dalam maps ada simpang 3. Dari Syari' Irbil belah kanan, jalan Irbil, kiri namanya Syari' Al-Khawair, tengah tu Prophet Yunus Road, jalan Nabi Allah Yunus. Nak menuju ke Ninawa, nama jalan tu Prophet Yunus Road, jalan Nabi Allah Yunus. Nak tunjuk betul-betul Tuhan kirim baginda duduk situ. Baik, kirim tu pula penduduk di situ berapa ramai? Wa arsalnahu ila qaumin mi'atu alfin au yazidun. Kami kirimkan Yunus kepada kaum dia sekira-kira sejumlah 100,000 au yazidun, atau lebih pada tu. Baik, penduduk setia alam ni seramai mana agak-agak? Ramai agak dah. 100,000 ada je penduduk setia alam. 100,000 ada. Kalau tak sampai pun dekat-dekat aku dah. 100,000. 100,000 ni ramai. Au yazidun, Tuhan sebut atau lebih pada tu. Nak mengurus 100,000 bukan senang. Gini mudah-mudah masjid ni hierarki paling tinggi siapa? Tuan Azir. Baik, bawah Tuan Azir ada organisasi. Tak? Organisasi, ada imam, ada siap, ada timbalan Azir, ada jawatan kuasa, esko, AJK dan sebagainya. Katakanlah bawah Nazir tu ada 14 orang. Ahli Korea kita mana? Saya baru tengok dalam Google tadi. Masjid ni kapasiti kita sembahyang Jumaat 2,800. Mohon maaf kalau saya salah. Menghampiri 3,000. 3,000 tu kadang-kadang bila mari serentak tak muat ni. Kena duduk luar pasal kemah, apa tika pula.
Setengah orang beratur nak ambil semayang. Baik tu. Jawatan kuasa kata, kena tambah ni Tuan Aziz. Payah nak ambil semayang ni. Ramai. Baik. Baru masjid ni baru. Masjid Shah Alam, Bukit Raja, tempat-tempat lain. Nak tunjuk ramai. Nak mengurus jawatan kuasa 14 orang ni. Nak mengurus hanya 3-4 ribu. Bukan mudah. Bukan setakat nak mengurus 3-4 ribu. Sesama jawatan kuasa kadang-kadang tak sekepala. Kita nak lagu ni, dia nak lagu ni pula. Payah. Tiba-tiba Allah utuskan baginda Nabi Allah Yunus datang pula ke tempat yang baru. Dan dia bukan penduduk tempatan, bukan. Dia pemain import, player naturalisasi. Mari duduk tempat orang. Duduk pula tempat orang dengan seramai 100 ribu. Tengok orang-orang yang duduk di situ, semua berhala. Dalam riwayat Israiliyat lagi hebat, setiap penduduk Ninawa ada berhala masing-masing. Setiap orang ada berhala masing-masing. Dan setiap orang cara sembahan ritualnya berbeza. Dan takdirlah takdir. Kalau hilang Tuhan kita, tinggal di rumah tak ingat nak bawa. Waktu kita nak sembah, kita minta nak pinjam Tuhan, dia tak bagi. Ni Tuhan saya. Awak punya. Nak minta macam mana, nak buat lagu mana, ikut awak punya pasal. Awak punya, saya punya. Tuhan tak boleh pinjam. Bayang 100 ribu nak layan. Semua setiap orang tu ada. Dan datang pula baginda Nabi Allah Yunus. Nak ubah daripada sembah berhala kepada sembah Tuhan. Bukan mudah. Kita ada anak dah. Bukan anak orang lain, anak kita. Sampai tempat yang tinggi kita sebut pada anak kita, abang jangan naik, jatuh. Kita kata 100 kali pun dia naik juga. Bila dia naik tu jatuh, kita sebut pada anak kita, ayah sebut dah tadi jangan naik, jatuh kan. Budak ni walaupun anak kita, dia tak peduli. Sedang molek kalau kita kata, kalau abang naik juga jatuh, dia dengar buah naik juga, dia naik. Anak kita, anak kita pun tak dengar mana mudah. Hak ni suku sakak pula, tempat baru pula tak kenal. Allahu Akbar. Nak tukar yang kawan tu sembah berhala, sembah objek, sembah sesuatu. Berapa zaman dah dia sembah? Nak sampai generasi dia ni, ayah dia, mak dia, tok nenek dia, moyang dia sembah berhala belaka. Tiba-tiba mari seorang laki-laki, dia suruh tukar. Kerja dia ni. Paling tidak tengok pada Nabi Yunus, awak siapa? Dah lah datang tempat orang, awak kena ikut lah. Dah kita ni ramai, awak tu seorang. Gitu ikut logik. Dahsyat. Kata Ibn Athir di dalam kitabnya Al-Kamil Fit Tarikh, Allah Azza wa Jal kirim baginda Nabi Allah Yunus duduk di tempat Ninawa selama mana? 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun ni lama. Kalau kita start ada anak, sampai anak tu umur 33, anak tu dah kahwin, ada anak, kita ada cucu, kita pun jadi orang tua, anak kita pun jadi orang tua. Lama masa 33 tahun. Kita didik anak kita 33 tahun seorang pun masa yang lama. Bagi pelajaran kepada dia, kadang-kadang tak boleh masuk sekolah yang terbaik dah kita cari, kadang-kadang tak boleh ikut. Bukan semua bila masuk kelas nombor 1 hak berjaya belaka, ya boleh jadi, tapi kelas nombor 2, kelas nombor 3, walaupun sekolah tu hebat, kelas tu prestasi tinggi, belum tentu anak berjaya. Paling tidak dalam 100 orang mungkin 10-20. Walaupun pada adat hak lain mungkin lebih pada tu lah. Tapi nak tunjuk dakwah 33 tahun bukan satu waktu yang singkat. Kita pun
Tanya ayah-ayah ni, Tok Pencit dah. Tanya, ada kerja swasta, ada kerja kerajaan, ada cikgu, ada TMB, Telekom dan sebagainya. Baik, ambil contoh cikgu. Kalau ayah kita start umur 25, first posting jadi cikgu, dia pecing umur 60. Bila pecing, mari lalu. Baik, daripada usia dia 25 start mengajar, hari pertama sampai dia pecing umur 60. Baik, berapa tahun dia mengajar tu? 35 tahun. 35 tahun ni kalau tanya ayah kita, ayah nak mengajar lagi, oh ya cukup dah. Jemu dah. Puas dah, fed up dah. Tambah-tambah kali dia mengajar sekolah rendah, minta maaf cikgu-cikgu. Start dia mengajar bujang umur 25. Kalau dia pecah umur 60, bukan setakat anak dia mengajar, cucu dia mengajar lagi sekolah. Maksud dia apa? Oh, patut padan, lama 30 tahun dah dakwah. Gitulah. Baik, ketika baginda Nabi Allah Yunus berdakwah kepada kaum dia sejumlah 100,000 atau lebih selama masa 33 tahun. Baik, yang ikut dakwah Nabi Yunus berapa orang agak-agak? Ramai, 2 orang. 2 orang ikut. Dahsyat. Pukulan ni dahsyat. Allah kirim kepada penduduk Ninawa untuk berdakwah, bukan manusia biasa dah, nabi. Bersama dengan nabi itu ada mukjizat. Nabi itu pula Allah pelihara daripada dosa dan silap, dan Allah bagi segala-gala kepada nabi, bahkan doa dia mustajab. Hok ikut 2 orang. Tuhan nak ajar nabi itu adalah manusia yang ada fitrah insani, fitrah manusiawi. Kok mana pun manusia ni ada masa dia lelah, dia sakit, dia penat, hilang upaya, habis daya, habis tenaga, habis segala-gala. Bila tengok duk 33 tahun, nampak gaya orang tak nak ikut lah ni. Dah ikut pula 2 orang saja. Maksudnya orang tak nak dah tu. Sebelum perintah untuk baginda Nabi Allah Yunus tinggalkan kaum dia, baginda Nabi Allah Yunus terlebih dahulu meninggalkan kaum dia sebelum Allah izin untuk meninggalkan kaum tersebut. Sebab itu Allah kata dalam ayat tu, wa dhannun idh dhahaba mughadiban, dia keluar meninggalkan kaum dia dalam keadaan marah. Sebelum dia tinggalkan, dia sebut kepada kaum dia, kalau kamu masih memilih yabqa, untuk kekal dalam kufur, syirik, semua berhala ni, kamu akan melihat Tuhan akan turunkan azab kepada kamu dalam masa 3 hari. 3 hari ni kamu tengok, sebagaimana riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, ibnu Abbas dan selain mereka, dan menjadi khilaf di kalangan sarjana Islam. Ala kulli hal, kurang lebih ceritanya begitu, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ismail ibnu Umar ibnu Kathir di dalam tafsir dia Al-Quranul Azim. Baik, ketika baginda Nabi Allah Yunus sebelum meninggalkan kaum dia, kamu akan melihat binatang-binatang ternak akan lari menuju ke bukit-bukit. Kamu melihat tanam-tanaman yang subur telah mulai rosak dan hancur. Kamu melihat penduduk yang duduk dalam keadaan makmur, aman, bahagia menjadi porak-poranda. Kamu akan melihat ahli-ahli keluarga akan terpisah, dan kamu juga akan menyaksikan cuaca itu akan menjadi buruk. Bersaksilah bahawa waktu itu Tuhan akan turunkan azab tatkala kamu tidak ataupun enggan untuk menerima ajakan dakwah. Tinggal kaum dia, cerita mudah, naik kapal. Fasahama fakana minal mudhadhin. Kapal tu berat, mudah-mudah cerita dah. Kapal tu berat, overload, belayar tengah laut.
terpaksa untuk keluarkan, ringankan bebanan, buang banyak benda dah, hak tak buang lagi orang. Dan nak buang orang pula bukan duk main tengok, ni nampak tak jenis mana ni, terkejut lah. Tak boleh. Ataupun dalam ramai-ramai tengok tanya, siapa yang paling tua atas kapal ni? 200 tahun ada akak tangan, 300 ada akak tangan, 400 tak ada, 300 terkejut. Ada, bukan gitu. Fasahama fakana minal mudhadin. Yunus itu termasuk antara orang yang menyertai undian. Dia kalah dalam mengundi. 3 kali nama dia naik, kata Abdullah ibn Mas'ud. Akhirnya dia terjun masuk dalam laut. Terjun saja Allah izin kepada ikan makan, bawa dia ke dasar laut. Allah menyebut idzahaba mughadiban, dia keluar dalam keadaan marah. Fazanna allan naqdira alaih, dia menyangka bahawa Allah tidak akan menyusahkan dia, menyempitkan dia, menyukarkan dia. Tapi dia silap ketika dia tinggalkan kaum dalam keadaan marah. Sebelum Allah turun perintah boleh meninggalkan, Tuhan bagi hukuman, ditelan oleh ikan. Baik, bukan bermaksud bila Nabi buat silap, bila Nabi buat silap, Nabi itu bersalah, bukan. Tuhan nak ajar fitrah manusia. Fitrah manusia ada kesilapan dia buat, tapi Allah Azza wa Jal pelihara Nabi dia daripada melakukan salah, silap dan dosa. Baik, ketika dimakan oleh ikan, dah kena makan mati, dah pada adat mati. Bukan sikit kita dengar cerita kan, berita-berita dalam TV, radio, media masa, surat khabar lah, Sabah Sarawak seumpamanya, kanak-kanak ataupun orang remaja dewasa kena baham di buaya, mati. Kena makan tu pula komplit, satu badan habis kena makan. Kalau hak pakai jam, dengan jam-jam dia makan. Sungguh hak apa yang ada dalam poket habis, all in makan, tak tinggal satu. Bukan bermaksud ketika buaya tu makan, rolek ni tinggal luar, kan, minta maaf, dengan rolek dia telah, tak kira original tak original dia makan. Baik, pada adat ketika dia makan, mati. Ular sawa lah baik, bukan ular sawa tu baik, ular sawa kena besar-besar pula, panjang pula 7-8 meter. Sebelum dia baham, dia makan, dia belik dulu. Dia belik sampai kemah, kita tak boleh gerak, dia bagi smackdown sekali. Kan? Dia bagi sekali prak, patah tulang belulang kita, patah. Badan ni jadi lembek macam sutu. Dia start makan sikit-sikit, telan, seluruh badan kita ada dalam perut ular tersebut. Baik, hakikat dia mati. Ketika seekor ikan telan manusia, telan pula, bukan telan separuh, bukan kepala saja, bukan, seluruh badan itu ditelan. Baik, pada adat mati. Telan tu pula dibawa ke dasar laut. Allahu Akbar. Allah Ta'ala cerita apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Allah Yunus tatkala dia ditelan oleh ikan dan dibawa ke dasar laut. Fanada fi zulumat, lalu dia menyeru dalam kegelapan. Bahasa Arab ni dia special, subhanallah, khususnya bahasa Al-Quran. Allah menyebut fanada fi zulumat, dan dia menyeru di dalam kegelapan. Allah guna perkataan zulumat dengan bentuk plural, jamak. Baik, kenapa Allah guna perkataan zulumat sedangkan perkataan bahasa Arab yang membawa kepada kegelapan adalah zulmah atau zulmatun, tapi Allah guna zulumat plural, jamak. Dia yakni Yunus menyeru dalam kegelapan.
Al-Imam Ismail Ibn Umar Ibn Kathir di dalam tafsir Al-Quranul Azim, kenapa Allah menyebut dengan perkataan plural atau jamak? Kerana baginda Nabi Allah Yunus berada di dalam sekurang-kurangnya 3 kegelapan. Pertama, zulmatul lail, gelap waktu malam. Yang kedua, zulmatul bahar, gelap dalam laut. 3, zulmatu fi batni hut, gelap dalam perut ikan. Nabi Allah Yunus duduk dalam perut ikan tu pun gelap dah. Ikan tu duduk dalam lautan, gelap pula. Bila? Waktu malam, 3 kali gelap. Sama seperti Allah menyebut kepada kita, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Ketika mana Allah menyebut, kami menciptakan kamu dengan ciptaan yang kami masukkan kamu ke dalam rahim, ke dalam perut ibu kamu, berpindah antara alaqah, mudghah, lahma, izama dan seterusnya sampai jadi janin, sampai kamu lahir. Ketika saya, ketika ayah-ayah, ketika ibu-ibu, ketika kita semua dikandung oleh ibu kita, kita melalui 3 kali kegelapan fi zulumatin thalath. Pertama, gelap dalam perut ibu. Yang kedua, gelap dalam rahim ibu. Ketiga, gelap dalam selaput yang meliputi janin, meliputi kita. Orang Melayu sebut uri dah, uri. Bila anak tu lahir, tak, nurse atau bidan tu dia keluar, tarik sekali. Selepas dia potong tali pusat, dia tarik sekali keluar, uri lah. Uri tu selaput yang meliputi budak tu lah. Pertama gelap dalam perut mak, yang kedua dalam rahim ibu, ketiga dalam uri tu. 3 kali kita gelap. Tuhan ketika dia guna perkataan plural nak tunjuk gelap cukup luar biasa. Baik, cuaca luar nak gelap, kenapa kita buka lampu ni? Kalau tak buka, tak nampak. Tak nampak. Lampu tu pula bukan satu kita buka, berapa kita buka? Tak payah kira banyak. Ni pun buka banyak, gelap lagi luar tu. Nak tunjuk gelap ni, dah lah kamu duduk tempat gelap, duduk dalam bilik, duduk dalam almari, guna selimut, kunci pula pintu. Gitu gelap. Ketika gelap sungguh, dia menyeru kepada kami, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan kamu, wahai Allah. Subhanak, maha suci kamu, wahai Allah. Ini sesungguhnya aku, kuntu minaz zalimin, termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Special lagi, ketika Allah menyebut fanada, Allah tak sebut fadu'a dan dia berdoa, tapi Tuhan sebut fanada dan dia menyeru. Menyeru. Menyeru ni, kalau azan disebut nida lidukhul waqti salah, seruan untuk menyatakan masuknya waktu semayang. Baik, masjid kita waktu isyak sejak lagi berapa? 8.38. Berapa kali azan? Sekali. Yang sama dengan masjid kita waktu 8.38, semua sekali azan. Baik, ada tempat 8.39, ada tempat 8.40. Sini tak ada habis azan, lain start dah azan. Dia tak sempat habis, walaupun kita habis dah, hak lain pula start. Keliling tu selama 24 jam satu hari. Kita duduk dalam negara, luar negara, waktu solat kita berbeza. Setiap saat, minit
azan itu berkumandang, itu dipanggil nida, seruan. Ketika Allah menyebut fanada fiz zulumat, dia menyeru kepada aku dalam keadaan gelap. Baik, berapa kali seru? Unlimited. Tak tahu banyak mana dia seru padaku, tapi itulah seruan yang dia sebutkan ketika duduk dalam perut ikan tersebut. Ketika manusia fikir, tak logik lah, tak logik. Pertama kena makan ikan, tiba-tiba hidup, tak logik, tak logik. Yang kedua, dah kena makan, nak nafas lagu mana? Bukan setakat nak baca doa, nak tahlil, bukan, nak nafas tu dulu. Tak duduk sila, duduk dalam perut ikan. Wallahu a'lam, banyak orang buat ilustrasi tak? Rekaan. Kalau tak dalam Google cerita Nabi Yunus, mesti dia reka ikan tu. Yang besar patut ada seorang yang duduk, kecil dalam perut sebahagian. Wallahu a'lam, bukan begitu. Paling tidak, paling penting, Allah biarkan baginda Nabi Allah Yunus duduk dalam situasi itu. Dalam satu tempoh, Tuhan saja yang tahu berapa lama masa. Ketika baginda Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan, lalu ada orang tanya, kenapa dalam banyak-banyak doa itu yang disebut oleh Nabi Allah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Abdullah ibn Mas'ud sekali lagi menyebut ketika mana Allah jadikan ikan itu berenang di dasar laut, membawa Yunus alaihi salatu wassalam bersama dengannya, maka dia mendengar bahawa makhluk di sana, objek di sana bertasbih kepada Allah. Maka jadilah kita di kalangan orang-orang yang bertasbih, yang sentiasa mensucikan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.